Kan ini yang sentiasa menjadi bahan ketawa kita yang kita duk sebut kan. Atas alasan negara kita ni banyak orang yang kencing manis, bla bla bla, maka kita nak kurangkan subsidi. Saya tidak tahu adakah itu satu rasional ataupun lebih kepada satu alasan saja. Tapi pastinya dia akan ada chain reaction lah. Harga gula, minum yang orang Malaysia suka minum, kopi, roti canai, apa yang melibatkan yang di mana-mana gula ini akan terkesan. Dan saya rasa pernah saya ada mencadangkan, tapi saya agak mula seronok juga dengar kata nak subsidi yang disebut orang lain pun dapat, orang pendapatan tinggi pun dapat, khususnya petrol. Saya mengharapkan ada satu yang solid, walaupun disebut tapi agak longgar, macam dia kata kita nak kena pengkalan data dalam e-kasih dan juga agensi-agensi lain yang kumpul data. Saya mengharapkan ada sesuatu yang solid dari segi pengkalan data ini mampu mendatangkan satu pendekatan subsidi petrol khususnya hanya kepada mereka yang layak, bukan kepada semua orang. Saya memakai kereta yang besar kerana saya mampu, tapi saya juga mengambil manfaat daripada subsidi. Sedangkan orang biasa yang pakai kereta kecil kerana dia tak mampu, dia pun mendapat subsidi. Untuk saya lebih untung besar. Secara umumnya saya masih sangsi dengan kemampuan kerajaan. Isu kita bukan isu sumber negara yang banyak, tapi isu kita ialah bagaimana kerajaan mampu untuk menyampaikannya kepada rakyat yang memerlukan. Jadi saya akan tengok kepada bajet untuk pembangunan insan yang telah diumumkan oleh PM, dan kita tengok bagaimana kemampuan kerajaan untuk membina orang yang nak menggunakan wang ataupun menyalurkan wang tersebut. Itu isu kita. Bagi saya anggap bajet ni bajet manis di bibir lah. Sebab itulah PM umumkan kenaikan harga gula. Suruh manis di bibir tapi tawar di dalam. Banyak cadangan yang dibuat, yang kita telah kemukakan kepada Menteri Kewangan, telah diambil kira oleh Menteri Kewangan yang amat berhormat Menteri Kewangan. Dan saya amat berpuas hati dengan bajet ini, pertambahan sebanyak hampir 25% untuk kementerian saya sahaja, menunjukkan bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri akur dan juga faham bahawa masalah perumahan contohnya adalah masalah yang paling pokok untuk penduduk di negara ini. Dengan dia ada serampang dua mata. Satu seperti mana yang saya katakan tadi, mengenakan beberapa cukai untuk memastikan aktiviti spekulasi itu tidak berleluasa, tetapi serampang yang satu, dasar yang satu lagi ialah untuk membanjirkan pasaran dengan pembinaan lebih banyak lagi rumah mampu milik, dengan 16,000 di bawah Jabatan Perumahan Negara dan ratusan ribu lagi daripada Prima dan juga SPNB dan pihak swasta. Dan buat pertama kalinya kita bagi subsidi kepada pihak swasta untuk membina rumah mampu milik. That's good. 30,000 per unit. That's new. Di dalam belanjawan ini kerajaan, tentunya Perdana Menteri tidak memberikan penekanan terhadap usaha-usaha membentras rasuah dan penyelewengan. Dalam laporan audit negara yang tentunya dalam hal ini Sinar Harian pernah mengadakan beberapa dialog dan wacana, kita lihat ketirisan yang berlaku itu bilion ringgit, ribu juta. Tetapi belanjawan dalam peruntukan kali ini untuk SPRM saja hanya sekitar 297 juta. Kalau dikira dari segi percentage daripada keseluruhan belanjawan Jabatan Perdana Menteri atau Prime Minister Office, itu hanyalah sekitar 3.3% saja dibelanjakan untuk membentras rasuah dan penyelewengan. Dan kalau nak dibandingkan jumlah ini dibandingkan dengan negara jiran, misalnya di Singapura dalam belanjawan 2013, mereka memperuntukkan 8.6% daripada keseluruhan perbelanjaan Jabatan Perdana Menteri Singapura untuk membentras rasuah. Itu dalam keadaan negara Singapura berada pada tahap yang baik dari segi kadar rasuahnya. Tapi dalam keadaan negara kita, yang kita lihat dalam laporan audit dan sebagainya, mencecah bilion ringgit ketirisan, tentunya belanjawan yang secukupnya dan yang banyak harus diperuntukkan supaya kita boleh selesai dari segi masalah staffing, selesai dari segi masalah perbelanjaan melakukan risikan dan sebagainya. Dan ini penting. GST ini perlu kita fahami dari segi keseluruhan. Ada beberapa pengumuman yang saya rasa tidak dijangka. Seperti satu, tidak semua barang terlibat dalam pelaksanaan ini.
termasuk juga pelbagai bentuk perkhidmatan. Dan yang lebih penting memberi tempoh masa yang cukup panjang untuk kita mempersiapkan diri kita. Keduanya, terdapat juga insentif yang diberikan sebagai safety net, menampung di peringkat awal pelaksanaan GST ini. Tetapi saya yakin dalam tempoh ini sehingga April 2015, pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak kita alu-alukan dan itu ditawarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan tadi. Ada nak sampai Sabah dan Sarawak. Kalau kita nak murah, kita buat di KL saja. Tak payah nak sambung sampai ke Sabah dan Sarawak. Itu ada cost, cost yang terpaksa diambil dari segi average ataupun rata bagi seluruh negara. Kalau dilihat dari segi perkembangan yang kita ada tidak dalam Sabah, tetapi sudah tentu dari segi jangka masa panjang, saya mahu melihat supaya bukan sahaja dari segi liputan yang luas, dari segi kepantasan yang menasabah, tetapi dengan harga yang berpantasan. Bukan agenda kita. Tapi kalau kita memikirkan jangan ambil untung, nanti macam mana daripada 2G dan naik 3G, siapa nak melabur? 3G kepada 4G, siapa nak melabur? Setiap kali pelaburan memerlukan belanja sampai berbilion ringgit. Siapa yang nak buat? Siapa yang nak datang kemari? Kalau kita katakan jangan ambil untung di sini. Yang mana saya sangat teruja sebab ini adalah sesuatu yang sangat kita harapkan yang kita minta selama ini, di mana kita akan menubuhkan special jawatan untuk kita hendak meneliti dengan secara terperinci. Jadi di mana di bawah Akademi Inovasi Wanita ini kita akan masukkan profesional daripada akademik dan juga daripada NGO. Ini adalah satu teras yang baru untuk kita melonjakkan penglibatan wanita, ahli akademik dan juga NGO. Sebab saya daripada saya mula masuk, saya telah memberi penekanan mengenai engagement. So ini adalah satu daripada yang konkret daripada bajet ini, yang mana kita akan mengadakan engagement dengan para akademik, even scientist dan juga NGO dan juga professionals untuk kita meningkatkan lagi kebolehan dan juga latihan untuk wanita-wanita.